Baiklah, salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah seperti biasa juga hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah konflik Timur Tengah. Apa kesan kepada Malaysia? Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan tak terlewat jugalah untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada yang berbahagia Tuan Azmi Hassan, iaitu seorang geostrategis yang sudah tak perlu diperkenalkan lagi sebenarnya. Jadi Azmi, apa khabar? Khabar baik, Syakawi. Sehat ya? Sehat. Raya ke mana? Saya raya di Kuala Lumpur. Oh. Tapi yang penting Tok Syakawi raya di mana? Di Brunei Darussalam. Baik, Tuan Azmi, ini satu topik yang sebenarnya menjadi perbincangan di peringkat antarabangsa. Kalau sebelum ini tumpuan masyarakat dunia ialah kepada kekejaman Zionis Israel yang berlaku di bumi Palestin. Tetapi kali ini masing-masing pula menumpukan perhatian terhadap apa yang berlaku di Israel itu sendiri apabila serangan drone dan juga misal saya dipahamkan juga dilakukan oleh kerajaan Iran terhadap Israel, dan itu dikatakan mungkin akan memberikan satu gambaran baru tentang konflik di Timur Tengah itu sendiri. Tetapi mungkin Azmi ada pandangan tersendiri bila kita bercakap tentang apa yang berlaku sebenarnya di antara Iran dan Israel itu sendiri. Ya, Tok Syakawi, serangan Iran secara langsung, secara terus oleh Iran itu sendiri tidak pernah berlaku terhadap Israel. Betul. Kerana kedua-dua negara ini tidak pernah berperang. Kalau berperang pun secara proksi. Hezbollah di Lebanon ataupun yang kita biasa Houthi di Yemen. Itu adalah apa yang dikatakan militan-militan yang berada dalam lingkungan Iran, pengaruh Iran. Dan ini yang dikatakan unprecedented. Presiden Biden Amerika Syarikat mengatakan tidak disangka bahawa Iran berani melancarkan drone, peluru berpandu, bukan saja daripada Lebanon ke Yemen ataupun Syria, Iraq, tapi daripada Iran itu sendiri. Jadi itu yang dikatakan tidak disangka, tidak diduga. Tapi perkara ini menjadi begitu ironis kerana bila kedaulatan Iran itu dicabar, maka Iran tak ada pilihan. Kerana selama ini ramai komander mereka dibunuh. Kita tahu siapa di belakangnya. Hanya proksi Iran yang mengambil tindakan. Tapi kali ini saya melihat Majlis Keselamatan gagal. Gagal kerana tidak mengutuk Israel bila mereka mengebom pejabat konsulat Iran di Damsyik. Jadi Iran dikatakan terpaksa tidak boleh dibiarkan perkara ini berlaku. Okey, sebelum itu tadi terlupa sebenarnya saya nak umumkan bahawa anda juga sebenarnya kami memberi ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah kami menyediakan satu talian kepada anda, iaitu di 0326979768. Baik, dengan krisis baru yang timbul ini, apakah pada pandangan Tuan Azmi sendirilah bahawa ianya akan memberikan satu dimensi yang mungkin lebih mencabar sebenarnya bila kita bercakap tentang konflik Timur Tengah itu sendiri, dan apakah mungkin tumpuan sekarang ini terutamanya oleh negara-negara besar khususnya lah tertumpu kepada apa yang berlaku di antara Iran dan juga Israel ini, dan mungkin krisis yang berlaku di bumi Palestin itu sendiri akan reda sedikit? Sebenarnya tidak. Walaupun mengugut telah berlaku, di mana Israel dikatakan sedang berbincang bagaimana untuk membalasnya, tetapi mesyuarat G7 semalam, yang paling penting adalah dia mengutuk Iran, tetapi dikatakan cuba bertenang. Walaupun Israel diserang, kita tahu G7 itu di mana pendirian mereka. Bukan saja kumpulan G7, malah Majlis Keselamatan juga mengadakan sidang tergempar hanya mengutuk Iran. Dan Guterres, Setiausaha Agung PBB mengatakan kena bersabar. Jadi itu isyarat di mana bagi saya melihat perkara itu dah berakhir. Israel tidak akan mengambil tindakan lanjut. Kerana Presiden Biden kata Israel dah menang. Kerana dapat menangkis 99% drone dan peluru pandu yang dilancarkan oleh Iran. Manakala Tehran pula mengatakan mereka juga dah menang. Jadi Tok Syakawi dua-dua kata menang. Jadi perkara ni agak pelik, tapi memang betul. Dua-dua menang.
kenapa saya kata dua-dua benar adalah Israel telah membuktikan mereka boleh mempertahankan serangan daripada Iran, dan Iran telah menyampaikan isyarat kepada Israel bahawa selepas ini tiada lagi proksi. Mereka akan mengambil tindakan. Jadi Israel kena berhati-hati kalau mereka nak melakukan lagi misi pembunuhan komander-komander tentera revolusi Iran itu sendiri. Jadi ini dia katakan bahawa ianya tidak akan berlanjutan, malah keadaan Netanyahu sekarang keadaan yang paling lemah mengenai perang Gaza. Jadi perang Gaza itu tetap mendapat perhatian yang besar pada ketika ini. Daripada apa yang Azmi sebut, apakah kita boleh membuat satu anggapan bahawa mungkin dengan apa yang berlaku sekarang ini, terutamanya melibatkan Israel dan Iran ini, ianya akan menampakkan lagi kelemahan Majlis Keselamatan PBB sendiri dalam menyelesaikan masalah ini sebenarnya? Sebenarnya masalahnya boleh diselesaikan. Iran kata adakan sidang mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan, kutuk tindakan Israel, tapi tak buat langsung, sunyi sepi. Majlis Keselamatan tak ambil tindakan, tapi bila Iran menyerang Israel, terus tak sampai 24 jam buat mesyuarat. Walaupun resolusi tak dikeluarkan, saya pasti kalau ada resolusi akan diveto oleh Rusia ataupun China, tapi cuma mesyuarat, cuma mengutuk tindakan Iran itu saja. Tapi memang sah bahawa perkara ini boleh diselesaikan. Iran sudah minta adakan sidang tergempar, kutuk tindakan Israel kerana dah mencabul kedaulatan mereka. Kerana inilah dalam artikel 41 Charter PBB mengatakan bahawa self-defense. Yang Israel selalu guna tu self-defense. Iran saya rasa dia perli Israel sebab mereka katakan kami self-defense kerana kedaulatan mereka telah dicabar walaupun didamsyik. Tapi itu adalah kedaulatan Iran itu sendiri. Jadi betul lah tu Syarkawi. Majlis Keselamatan tu nampak sangat tidak menjalankan tugasnya yang sepatutnya dapat diselesaikan. Tapi bagi saya elok juga Iran melakukannya supaya Israel tahu bahawa Iran tidak akan lagi menggunakan proksi dalam dikatakan memberi tekanan kepada Israel. Saya agak tertarik hati, tetapi terasa lucu jugalah apabila mendengar statement yang dibuat oleh Setiausaha Pertahanan US sendiri. Dia mengatakan, iaitu Lloyd Austin, yang mengatakan bahawa Israel tidak bertujuan untuk mewujudkan konflik kononnya dengan Iran, tetapi akan bertindak melindungi Israel lah, of course, yang mempertahankan keselamatan negara Israel itu sendiri. Pandangan tuan? Ya, betul. Bukan saja Lord Austin, Setiausaha Pertahanan, Anthony Blinken, Setiausaha Luar, dan juga Presiden mereka mengatakan sokongan mereka kepada Israel adalah ironclad. Maknanya memang utuh sokongan itu. Tapi kita kena perhati bahawa sokongan Amerika Syarikat itu kepada Israel ada kena mengena dengan politik tempatan Amerika Syarikat. Kerana tidak boleh dikatakan dikendurkan sokongan kepada Israel. Tapi hakikatnya lah Tok Syarkawi, hubungan Presiden Biden dengan Perdana Menteri Netanyahu itu adalah dikatakan agak tegang. Dan pada ketika ini ianya sukar untuk dipulihkan. Dan Presiden Biden kata, Tok Syarkawi, kalau anda mengambil tindakan selanjutnya untuk membalas dendam, itu anda punya pasal. Kami tidak akan membantunya. Kami boleh membantu untuk intercept ataupun meminta 10 peluru pandu atau drone Iran itu, tapi untuk sertai balas dendam, serangan balas, kami tak mahu terlibat. Tapi bolehkah kita percaya kepada statement yang sebegini? Ya, saya percaya kerana Amerika Syarikat tidak mahu dikaitkan. Kerana kalau mereka terlibat secara langsung, kalau Amerika Syarikat dengan UK serang Houthi, bolehlah. Sebab Houthi macam mana dia nak balas dendam? Dia tak ada kekuatan. Tapi Iran, mereka ada kekuatan. Dan mereka ada dikatakan kekuatan bom nuklear, walaupun belum dipastikan dah ada ke belum. Sebab itu dikatakan Amerika Syarikat kata kami boleh bantu melalui ketenteraan, bagi senjata, bagi bom, tapi askar kami tidak akan terlibat. Saya percaya perkara itu adalah memang betul. Dia sama dengan Rusia, apa yang berlaku di Ukraine. Amerika Syarikat boleh bantu, tapi apa yang dikatakan dalam bahasa orang putih, boots on the ground tu tidak mungkin berlaku. Dan pendirian kita sendiri apakah akan terus menjadi satu pendirian yang konsisten sebenarnya? Seperti dalam isu ini. Seperti dengan Palestin, konsisten. Tapi yang saya agak duka cita sikit lah bagi kita,
kadang-kala kita di Malaysia ni kita membezakan perjuangan Palestin antara Fatah dan Hamas. Ya. Ada yang menyokong Hamas, langsung tak nak sokong Fatah. Apa kena-mena dengan Fatah, mereka tak nak peduli walaupun itu adalah isu Palestin. Sama juga dengan isu Iran ni. Mereka mengatakan Iran itu Syiah. Biarkan mereka, kita jangan sokong. Jadi itu masalahnya. Itu adalah, saya melihat itu adalah pandangan majoriti negara Arab. Kalau negara Arab itu Sunni, mereka tidak mahu menyokong Iran kerana Syiah. Tapi bagi kita, kita tolak ke tepi perbezaan mazhab itu. Kerana negara Iran, dia tak banyak kawan. Dan kita berdagang dengan Iran pun tak seberapa banyak. Tapi kita akrab, kita baik dengan Iran dalam perkara ini. Dan percayalah, pada ketika ini Malaysia ataupun pemimpin kita sedang dipulas tangan. Jangan nampak sangat sokong Iran itu. Jadi ini yang cuba digambarkan dalam masyarakat antarabangsa. Okey, kita cuba bercakap tentang gambar yang lebih besar sedikit lah, iaitu tentang negara-negara dalam ASEAN sendiri. Dan kita pun faham bahawa apabila krisis kekejaman Israel di Palestin itu berleluasa, ada juga negara-negara ASEAN sendiri yang menyokong tindakan yang dilakukan oleh Israel. Apakah benda yang sama sebenarnya akan wujud juga dalam gabungan negara-negara ASEAN ini dari segi pandangan dan pendapat masing-masing? Ya, memang betul. Kalau ikutkan 10 negara ASEAN tu, kalau isu Palestin, lebih kurang Malaysia bersama Brunei. Lebih kurang lah menyokong Palestin secara terang-terangan. Tapi dalam isu Iran ni sama juga. Hanya Malaysia dan Brunei yang nampaknya menyokong Iran. Lebih-lebih lagi Malaysia dikatakan amat berterus terang menyokong Iran. Kalau kita baca kenyataan Wisma Putra, itu kenyataan rasmi kita mengenai konflik ini, Wisma Putra menyatakan bahawa Iran berhak mempertahankan diri sendiri mengikut Perkara 41 Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu. Jarang saya melihat, walaupun negara Arab tidak pernah menyatakan perkara itu, bahawa Iran mempunyai hak untuk mempertahankan diri sendiri. Tapi kita telah menyatakan. Kalau nak dikatakan antara 9 negara ASEAN yang lain, kalau kita baca kenyataan mereka, tidak ada langsung yang memberi sokongan kepada Iran. Dan saya tak nampak kenapa mereka perlu memberi sokongan kepada Iran, kerana Iran dianggapkan sebagai negara yang tidak mahu didekati, negara yang paling banyak menerima sekatan ekonomi daripada Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Dan saya memahami pendirian 9 negara ASEAN yang lain itu. Tapi dari aspek ekonomi, barangkali Tuan Azmi, kita kena terima hakikat yang jelas bahawa Iran adalah pengeluar minyak, antara pengeluar minyak terbesar di dunia sebenarnya. Dan apakah Azmi menjangkakan bahawa kalau konflik Iran-Israel ini berterusan, ianya mungkin akan memberi impak ataupun kesan sebenarnya kepada ekonomi secara global? Ya, betul. Iran mempunyai reserve minyak, saya rasa yang kedua terbesar selepas Arab Saudi, saya tak pasti. Tapi itu adalah antara pengeluar minyak yang terbesar. Dan pada ketika ini, dengan sekatan-sekatan ekonominya, ekonomi Iran dikatakan agak merundum, agak sukar untuk berkembang. Jadi lebih-lebih lagi saya lihat Iran tak mahu berperang sebenarnya. Kerana dalam keadaan sekarang pun sekatan ekonomi, mereka menghadapi laluan yang agak sukar. Rakyat mereka dalam keadaan susah. Jadi betul lah, walaupun Syakabia, perkara itu di Timur Tengah jauh daripada kita, tapi bila Iran dan Israel katakan berperang, konflik ini berlanjutan, ianya akan melibatkan kita juga, mau tak mau. Sebab kita berdagang dengan Arab Saudi nombor 1, nombor 2 dengan Emirat Arab Bersatu, dan kita banyak mengeksport minyak sawit ke sana. Jadi mau tak mau, kita tak mau perkara ni berlanjutan. Tapi yang pentinglah Syakawi, air muka Tehran telah dapat dipelihara, air muka Tel Aviv juga dapat dipelihara. Tak ada yang tercemar. Jadi saya tak nampak sebab mengapa perlu dikembangkan konflik ini. Tidak menguntungkan satu pihak pun, tiada untung dalam perkara ini. Tapi kalau begitulah pendapat Azmi, kalau kita lihat daripada tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh kedua-dua pihak lah, terutamanya bagi Israel sendiri. Mereka mengatakan bahawa mereka akan terus mempertahankan negara mereka setelah menerima pengeboman, drone dan juga misal itu dari Iran itu sendiri. Tetapi dalam istilah mempertahankan diri itu sendiri kadang-kadang pun disalah mengertikan sebenarnya. Apakah ini mungkin membuka pintu kepada mereka sebenarnya untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Israel ini setelah apa yang mereka lakukan di Palestin itu sebenarnya? Ya, di Palestin itu bolehlah. Siapa pencabar mereka? Hamas. Sistem pertahanan udara pun Hamas. Tak ada. Bolehlah. Tapi ini adalah Iran. Tapi pelik juga Tok Syakawi. Daripada 300 drone, peluru pandu, 99% hampir semua lah dikatakan telah dapat dimusnahkan. Dan cuma lebih kurang 10% daripada 300 itu memasuki ruang udara Israel. Ya, betul. Kalau drone tu memerlukan 7-8 jam daripada Iran untuk sampai kepada Israel. Terpaksa lalu Jordan dulu. Jadi dalam hal ini saya rasa agak pelik lah. Sebab sebelum serangan tu berlaku, 48 jam sebelum tu, 72 jam sebelum tu, Amerika Syarikat telah mengatakan bahawa serangan akan berlaku dalam masa 24 jam. Macam dah tahu-tahu. Dah dirancang. Macam telah dirancang dan diberitahu oleh mereka yang merancang. Jadi ini yang menjadi tanda tanya. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah sandiwara saja. Sandiwara di antara Iran dan juga Israel. Yang cerita yang saya sedih tu Jordan. Sebab sekarang Jordan terpalit. Ada yang menuduh, termasuk rakyat kita, menuduh Jordan itu bersama-sama dengan Israel. Sebenarnya tidak. Bila peluru pandu melalui ruang angkasa negara anda terpaksa mengambil tindakan. Sama juga dengan kita. Jadi Jordan terpaksa mengambil tindakan bukan untuk melindungi Israel, tapi untuk melindungi rakyat Jordan itu sendiri. Jadi ini saya rasa ramai yang silap faham tentang peranan Jordan. Tapi kalau kita baca media Israel, Tok Syakawi, mereka mengatakan Israel bersama-sama dengan Amerika Syarikat, United Kingdom dan Jordan berjaya memintas drone peluru berpandu Iran. Jadi ini yang dikatakan kita jangan terjebak, jangan tertipu dengan permainan persepsi media tu. Bila you sebut Tuan Azmi tentang sandiwara lah, permainan yang bagi saya menarik sebenarnya, tetapi pada masa yang sama juga kadang-kadang mengelirukan. Tetapi bila kita bercakap tentang istilah sandiwara ini sendiri, bagaimana Tuan Azmi secara ikhlas melihat tentang peranan yang harus dimainkan oleh negara-negara Arab sendiri setakat ini? Setakat ini negara Arab banyaknya tidak bersuara diam tentang perkara ini. Tidak banyak yang mengutuk, tidak banyak yang menyatakan sokongan kepada Iran, dan kita tahu kenapa itu. Kerana Iran di kalangan negara-negara Teluk adalah musuh mereka. Sama ada Arab Saudi ke Amerika ke Kuwait, itu adalah musuh mereka. Cuma Syria dan Iraq berada dalam pengaruh Iran itu sendiri. Jadi dalam hal ini bila cakap sandiwara itu adalah yang pelik, itu saya katakan saya masa pelik Tok Syakawi. 300 drone semua dapat dihapuskan. Jadi ini menunjukkan bahawa memang betul Israel mempunyai sistem pertahanan udara yang hebat. Malah lebih hebat daripada Amerika Syarikat kalau nak dibandingkan. Tapi tak kalah hampir 100%. Itu sebab saya cuba timbulkan. Saya berharap Syakawi korek lagi. Saya katakan macam tahu-tahu je. Itu yang menjadi peliknya. Macam Amerika dah tahu, macam Israel pun dah tahu. Sebab tu mereka dah bersedia. Dan boleh ditunjukkan image di mana jet pejuang mereka mengebom drone-drone itu. Jadi ini yang dikatakan, adakah ini sandiwara untuk menutup malu masing-masing, kelemahan masing-masing, untuk menutup kelemahan masing-masing. Jadi ini yang menjadi tanda tanya lah Tok Syakawi. Okey, menarik apa yang disebut oleh Tuan Azmi. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika, dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin berkesempatan bersama kami di program Ruang Bicara ini, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi sekali lagi saya ulangi bahawa kita menyediakan satu talian kepada anda di 03 2697 9768. Kita rehat dulu, kembali semula ke program Ruang Bicara sebentar saja lagi. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, kita bersama lagi di ruang bicara ini masih lagi bercakap tentang konflik Timur Tengah, apa kesan kepada Malaysia. Dan saya ulangi lagi, anda juga kami alu-alukan sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat sekiranya anda mungkin berkesempatan untuk melakukannya. Jadi gunakanlah talian yang kami sediakan kepada anda 03-2697-9768. Dan kita tentunya masih lagi bersama dengan tetamu yang berada di studio, iaitu Tuan Azmi Hassan, geostrategis yang memang tidak asing lagi. Baik, kita nak sambung pandangan daripada Tuan Azmi lah. Ini berkaitan dengan kebimbangan kita lah bila kita bercakap bahawa sekiranya konflik ini menjadi semakin serius, berterusan untuk jangka masa yang mungkin panjang dan sebagainya, apakah ianya akan memberi impak ataupun kesan kepada ekonomi Malaysia sebenarnya? Ya, bukan saja kesan negatif ekonomi, tapi kesan geopolitik itu kita juga terbabit dalam hal ini. Kalau nak ikutkan ekonomi itu, kalau berlaku perang antara Iran dengan Israel, seluruh rantau itu akan terlibat. Saya pasti akan terlibat. Kalau apa yang berlaku di Gaza itu memang hanya di Gaza sahaja. Cuma sedikit impak negatifnya bila Houthi di Yemen mengambil tindakan mereka. Tapi kalau Iran dengan Israel, ianya pasti akan melibatkan seluruh negara Teluk ataupun negara Asia Barat itu. Dan kita banyak berdagang dengan mereka. Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi umpamanya. Kita banyak berdagang, mengekspor. Dan kita mempunyai lebihan dagangan. Maknanya kita ekspor lebih banyak daripada kita mengimport daripada mereka. Dan sudah pasti ianya akan terbabit secara negatif terhadap ekonomi kita. Dan Laut Merah itu dan sekarang Selat Hormuz adalah di bawah kawalan Iran. Kalau perang meletus, saya pasti Iran akan tutup sepenuhnya Selat Hormuz itu. Dan pasti bahawa laluan kalau kita nak ekspor barang ke Eropah ataupun ke Asia Barat umpamanya, terpaksa melalui jalan yang lebih jauh. Walaupun ketika ini, tapi tidak seteruk ini. Jadi itu dia katakan impak negatif itu memang ada. Sebab itu semua pihak, kita tolak tepi minyak. Minyak itu adalah satu dikatakan faktor yang menentukan ekonomi dunia, ekonomi global. Tapi hakikatnya Malaysia sudah pasti terbabit, akan menerima kesan negatifnya. Ada orang kata kalau harga minyak tu Syakawi, kita pun dapat pendapatan lebih kan. Tapi kita bukan adalah negara pengeksport minyak net. Maksudnya, ya, kita dapat pendapatan negara lebih dengan harga minyak, tapi kita terpaksa mengimport minyak juga. Harga minyak tempatan di petrol station juga akan meningkat. Jadi impak negatifnya semua orang tak nak. Israel tak mau, Iran pun tak mau dalam perkara ini. Tapi maruah perlu dijaga. Sebab itu tindakan oleh Iran tu amat dikatakan difahami kenapa berlaku. Tapi impaknya memang negatif, tidak ada yang positif. Dari aspek geopolitik seperti pada Azmi sebut, apa yang akan berlaku? Apa yang terpaksa kita lalui kalau krisis ini berterusan? Sokongan kita pada Palestin memang ada impak negatif, tapi tidak seteruk sokongan kita kepada Iran. Kerana Iran tu dianggapkan sebagai negara yang, saya nak gunakan perkataan ini tapi tak tahu boleh ke tak boleh, negara yang tidak mahu didekati oleh negara lain. Dan Malaysia mempunyai hubungan diplomatik dengan Iran, baik dengan Iran, tak ada masalah dengan Iran. Dan saya pasti dalam isu geopolitiknya tangan kita akan dipulas. Kita sebut tangan kita, tangan pemimpin kita lah. Sama juga dengan kita berbaik-baik dengan China. Ada pihak yang tak suka. Amerika Syarikat pun tak suka kita terlampau rapat dengan China. Tangan kita juga dipulas pasal Laut Cina Selatan. Jadi sama juga dengan Iran. Iran tu dikatakan tidak mahunya negara berbaik-baik itu lebih teruk daripada China umpamanya. Maknanya tidak semua negara yang mahu kelihatan berbaik-baik dengan Iran. Kerana Iran tu dianggapkan sebagai anak tiri. Saya gunakan ungkapan yang lebih manis di sini. Jadi sebab itu dia katakan kesan geopolitiknya adalah amat berat lagi, amat hebat berbanding dengan sokongan kita kepada Palestin, perjuangan Palestin itu. Jadi ini yang dikatakan kesan geopolitik. Sebab negara Arab pun tak mahu dilihat menyokong Iran, walaupun itu adalah negara Islam, walaupun berbeza mazhab. Kerana implikasi globalnya adalah implikasi negatif kepada negara-negara tersebut. Apakah kerana perbezaan mazhab menyebabkan banyak negara Islam seperti apa yang Azmi sebut tidak menyokong
ataupun ialah tidak memberi sokongan sewajarnya kepada Iran. Tapi apa lagi sebenarnya antara faktor-faktor yang menyebabkan macam Azmi sebut jugalah seolah-olah Iran itu terasing sebenarnya sedikit daripada hubungan diplomatik ataupun hubungan kemesraan dengan negara-negara Islam yang lain. Ya, satu perkara adalah perbezaan mazhab. Itu tak dapat dinafikan. Iran dianggapkan sebagai mempunyai mazhab yang terpencil, minoriti di kalangan rantau tersebut. Dan Iran juga tidak dianggapkan sebagai negara Arab. Mereka bukan dianggapkan sebagai Arab, orang Arab. Jadi sebab itu dia katakan mereka melihat Iran itu sebagai sesuatu musuh. Dan ada negara Arab lebih akrab dengan Israel berbandingkan dengan keakraban mereka dengan negara Islam Iran itu sendiri. Kerana perbezaan itulah mereka melihat Iran itu sebagai anak tiri, mazhab yang lain, bukan di kalangan orang Arab, negara Arab. Itu menyebabkan Iran tersisih. Tapi perkara ini dikatakan memang sejarahnya memang macam tu. Iran dianggapkan sebagai sebuah negara yang ingin menjadi kuat, ingin menjadi hero di Asia Barat itu sendiri. Sama juga bila Turkiye ingin menjadi hero, ada yang menekan-nekannya. Tidak mahu melihat Turkiye itu menjadi dikatakan jago untuk negara-negara Islam. Jadi itulah Iran daripada dulu lagi memang terasing, tersisih di kalangan negara teluk ataupun di rantau Asia Barat itu. Tapi sesuatu yang menarik juga, Rusia telah pun menyatakan secara terbuka bahawa mereka akan menyokong Iran dalam krisis ini. Jadi apakah ini dijangkakan sebenarnya? Ya, memang dijangkakan. Sama juga Rusia setiap kali dengan isu Palestin, mereka bersama-sama dengan Palestin. Kita jangan terlampau seronok sangat, jangan terpedaya. Bukan sangat Rusia, Kremlin itu menyokong perjuangan Palestin, tidak. Tapi kerana seterunya mereka dengan Amerika Syarikat. Sama juga dengan isu Iran. Peluang bagi mereka, bagi Rusia untuk menongkah kehendak Amerika Syarikat. Tapi apa salahnya? Sebab itu dalam mesyuarat Majlis Keselamatan semalam, Dr. Syarkawi, resolusi tidak dibincangkan, tidak didraftkan, kerana apa saja resolusi yang akan keluar yang dikatakan memberi impak negatif kepada Iran akan diveto oleh Rusia, dan kemungkinan besar juga akan turut serta diveto oleh China. Jadi dalam hal ini memang ini adalah dikatakan pertemuan kuasa besar. Tapi dalam hal ini Iran juga seperti Palestin mempunyai negara kuasa besar yang menyebelahi mereka. Jadi gunakanlah dikatakan keistimewaan ini, manfaat ini untuk kepentingan diri sendiri. Tidak perlu kita ketepikan perbalahan antara dua kuasa besar itu. Okey, saya juga nak tanya pandangan Tuan Azmi lah. Tadi di awal-awal pun Tuan Azmi sebut bahawa apa yang berlaku di Palestin itu berbeza sebenarnya apa yang akan berlaku di Iran sekiranya krisis ini meletup lebih hebat lagi. Yalah, kita tahu bahawa Iran juga mempunyai kekuatan yang tersendiri bila kita cakap tentang ketenteraan, facilities peperangan dan sebagainya. Jadi bagaimana Tuan Azmi melihat, apakah Israel juga perlu sebenarnya melihat krisis yang sedang berlaku ini sekiranya tidak diberi ataupun dilakukan sesuatu, mungkin akan memberi kelebihan sebenarnya kepada Iran khususnya. Ya, betul. Iran telah melalui perang seperti mana Israel sentiasa berperang. Perang Iraq, Iran umpamanya hampir 1 dekad lamanya. Jadi dalam hal ini Iran dikatakan boleh membangunkan, berbeza dengan Israel. Israel terpaksa mendapat teknologi daripada Amerika Syarikat. Tapi Iran dianggapkan sebagai teknologi tentera mereka, militeri mereka sebagai indigenous yang mereka bangunkan sendiri. Jadi memang apa yang Iran lakukan itu memang tidak disangka bahawa Iran berani melakukan serangan secara terus. Kerana selama ni secara proksi sahaja. Jadi iyalah, Israel perlu berhati-hati dalam perkara ini. Sebab kalau Iran dengan Israel berperang, bukan hanya dua negara ini yang akan berperang. Proksi Iran juga akan turut serta
memberi tekanan kepada Israel. Bukan saja Hezbollah, Houthi, banyak lain proksi-proksi Iran yang berada di Timur Tengah itu, di Syria terutama sekali, ataupun di Iraq itu. Jadi sebab itu dikatakan bahawa saya juga berpegang kepada kepercayaan bahawa ianya berakhir setakat itu saja. Israel tidak akan membalas dendam, kerana kalau mereka membalas dendam, itu hanyalah mereka. Amerika Syarikat kata itu hal anda, kami tidak akan campur tangan. Jadi Israel tidak akan melakukannya, ia akan memburukkan lagi keadaan. Kerana mereka sekarang berdepan dengan Hamas. Dengan Hamas pun tak boleh dihapuskan, apa lagi kalau nak berdepan dengan Iran sebagai sebuah negara. Saya juga tertarik hati dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ketua pertahanan Iran sendiri, ataupun ialah ketua tentera Iran sendiri, iaitu Major Jeneral Muhammad Bagheri. Dia mengatakan bahawa Iran akan ambil tindakan yang lebih besar jika Israel bertindak balas. Apakah ini berkemungkinan akan berlaku? Ya, betul. Kerana 300 drone dan peluru pandu itu mungkin dianggap besar, tapi saya rasa itu telah diketahui lebih awal bahawa Iran akan melancarkan sebanyak itu. Memang dah diketahui oleh Washington, oleh Tel Aviv. Tapi kalau Israel mengambil tindakan balas, sudah pasti Iran akan mengambil tindakan balas untuk menjaga maruah mereka. Dan kali ini dikatakan serangan mengejut akan dilakukan. Dan sama ada sistem pertahanan udara Israel, kapal pemusnah Amerika Syarikat di Laut Mediterranean mampu menangkisnya, itu cerita lain. Yang sekarang mereka mampu menangkisnya, saya berani mengatakan mereka dah tahu awal. Mereka sudah bersedia 24 jam, 48 jam sebelum itu, kerana mungkin telah diberitahu. Selagi saya nak jolok Tok Syakami perkara ini. Tapi itulah hakikatnya, bahawa Israel tidak akan mengambil tindakan lanjut serangan balas kerana ia tidak menguntungkan mereka, malah akan menguntungkan Iran berbanding dengan Israel itu. Kalau kita lihat kepada apa yang berlaku ini, kembali semula kepada aspek ekonomi tadi, yang Azmi sebut di awal-awal tadilah, suka ataupun tidak, ianya akan tetap memberikan kesan dalam aspek ekonomi global sekiranya krisis ini berterusan. Kita nak bercakap kembali semula kepada negara kita lah. Apa yang perlu kita lakukan sekarang ini dalam mencangkakan apa yang mungkin akan berlaku sekiranya krisis ini berterusan? Ya, Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka perlu bersiap sedia. Kita sedang bersiap sedia dalam keadaan ekonomi yang meleset. Maksudnya adalah dalam senario yang paling ekstrim. Begitu juga dalam dasar luar. Wisma Putra kata mereka bersiap sedia kerana ramai rakyat kita berada di rantau tersebut. Katakan kalau terpaksa membawa pulang, maka ini plan contingency-nya. Jadi dalam persediaan itu perlu dibuat dalam keadaan yang paling ekstrim. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Tapi hakikatnya kita cuma berharap perkara ini tidak berlanjutan. Kerana apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di Ukraine itu memporak-perandakan ekonomi dunia, menyusahkan kita Malaysia, menyusahkan sebenarnya, tidak memberi keuntungan apa-apa pun. Itulah kita katakan kita berada jauh daripada rantau itu, kita katakan apalah Iran ini, hantar 300 pun satu pun tak kena. Tapi kenapa satu pun tak kena, itu mungkin perancangannya. Tidak mahu melakukan kemusnahan besar-besaran. Kalau berlaku kemusnahan umpamanya katakan di Tel Aviv, bandar yang paling besar, mungkin ceritanya berlainan. Israel terpaksa mengambil tindakan. Tadi sebab itu saya katakan bahawa itu cumalah isyarat daripada Iran. Jikalau usik lagi kami, jikalau usik lagi kedaulatan kami, walaupun di luar Iran, kami boleh mengambil tindakan. Dan Iran telah membuktikan mereka berani dan boleh mengambil tindakan. Bagaimana dengan strategi dan juga pendekatan yang harus dilakukan oleh ataupun diambil oleh negara kita sendiri lah, terutamanya bila kita bercakap tentang hubungan kita dengan negara-negara di Timur Tengah sendiri yang banyak menyumbang, macam Azmi sebut tadi, ke arah perkembangan ekonomi negara kita sendiri. Jadi ialah apa pendirian yang harus kita ambil sebenarnya? Pendirian sama juga dengan pendirian yang kita ambil bila ada konflik, kalau ada kemelut di Laut Cina Selatan. Kita berbaik-baik dengan Amerika Syarikat, kita berbaik-baik dengan China,
malah dalam perang Ukraine pun kita berbaik-baik dengan Rusia, walaupun kita berdagang, kita berhati-hati supaya tidak dikatakan melanggari peraturan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi sama juga dengan isu Iran. Walaupun kita tahu beberapa negara Arab tidak suka sangat kat Iran, tapi kita berdagang dengan Iran walaupun tak sebanyak yang diharapkan. Jadi dalam hal ini kita membuat keputusan demi memberi manfaat kepada kita. Kalau kita berbaik dengan Iran, memberi manfaat ekonomi, kita berbaik dengan Iran. Sama juga dengan Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu sekalipun. Tapi adakah itu akan memberi tekanan juga sebenarnya kepada negara kita? Kita ambil sebagai contoh lah. Kita tahu US, Europe dan sebagainya, ialah Kesatuan Eropah khususnya lah, mereka memberi sokongan sebenarnya kepada Israel. Jadi ada tak impak ataupun walaupun kita menunjukkan sokongan yang jelas kepada Iran, begitu juga kepada Palestin, apakah mereka melihat ini sebagai musuh juga kepada mereka sebenarnya? Saya melihat sebagai kita sebuah negara kecil, tapi berani menyatakan pendirian itu penting. Betul. Paling utama, Syakawi, bila 3 hari lepas bila 3 anak lelaki Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, terbunuh dan cucu-cucu Ismail Haniyeh juga terbunuh, Perdana Menteri sekali lagi membuat hubungan terus dengan Ismail Haniyeh untuk menyuarakan simpati. Saya pasti tidak banyak pemimpin negara Arab yang melakukannya. Sama juga bila perang Gaza meletus, Perdana Menteri juga berhubung terus dengan Ismail Haniyeh. Bukan secara bersembunyi, tapi melaporkan secara umum. Dan memang betul bahawa dalam hal Iran ni, walaupun tidak berhubung terus dengan Presiden Iran, tapi simpati kita adalah dengan Iran. Kerana kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan kita tidak mengiktiraf Israel. Dalam kenyataan Wisma Putra pun memang jelas kita berat sebelah menyokong Iran. Jadi dalam hal itu memang tekanan daripada Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah memang ada. Bukan saja dari segi Hamas, kita tidak menganggap Hamas itu sebagai pengganas, walaupun Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah menganggapnya sebagai pengganas. Dan Iran juga, walaupun Amerika Syarikat menggunakan berbagai-bagai sekatan ekonomi, sama juga dengan Kesatuan Eropah, kita tetap berdagang mengikut lunas undang-undang antarabangsa. Bila disebut tentang itu, Azmi, apakah in terms of as trading partners lah, utamanya dengan Amerika dan juga Kesatuan Eropah itu, apakah akan memberi impak juga sebenarnya kepada kita? Ya, memang payah dalam hal ini. Walaupun sekatan ekonomi dilakukan oleh Amerika Syarikat, kita anggap sekatan itu adalah secara unilateral. Kita tidak terikat dengan apa ni yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ataupun Kesatuan Eropah. Kerana kita anggap hanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang boleh mengenakan sekatan ekonomi. Kalau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenakan sekatan ekonomi, maka kita tidak akan berdagang dengan Iran. Jadi kita mengikut lunas undang-undang. Tapi masalahnya, Syakawi, ekonomi dunia global dikawal oleh Amerika Syarikat. Jadi masalahnya dia ada perundangan di Amerika Syarikat. Kalau kita berurusan terus dengan IRGC, iaitu Iran Revolutionary Guard itu, maka boleh dikenakan sekatan ekonomi. Maknanya katakan Petronas lah, berurusan minyak dengan IRGC itu, maka sistem kewangan tidak boleh digunakan di Amerika Syarikat. Kita terpaksa menggunakan sistem kewangan lain. Jadi ada caranya, tapi itu sudah pasti akan mendapat perhatian Amerika Syarikat. Tapi tidak menyalahi perundangan antarabangsa. Yang penting kita tidak melanggar perundangan antarabangsa. Setiap keputusan unilateral kita tak terikat. Kita nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak apa, kerana itu adalah Amerika yang buat, Kesatuan Eropah yang buat, bukan PBB. Okey, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti mungkin ialah masa semakin suntuk sebenarnya, tapi mungkin ada lagi beberapa persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio, iaitu Tuan Azmi Hassan, dan kita masih lagi tentunya bercakap tentang isu yang cukup panas dan diperkatakan dengan begitu hebat sekarang ini, iaitu tentang konflik Timur Tengah. Apa kesan kepada Malaysia? Kita rehat buat kali terakhir.
Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Baik, Tuan Azmi, sesuatu yang mungkin harus ialah kita rasa bangga ialah tentang pendirian yang sentiasa disuarakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar, yang sentiasa tegas, sentiasa jujur dalam menyatakan sokongan kita dalam krisis-krisis yang melibatkan ialah dua negara seperti apa yang berlaku antara Iran, Israel, dan kemudian sebelum itu antara Israel Palestin. Dan apakah anda melihat bahawa ketegasan inilah sebenarnya yang memberi kekuatan kepada pendirian Malaysia bila kita bercakap tentang di mana kita berada sebenarnya, apa yang perlu kita laksanakan sebenarnya? Ya, seperti saya sebut tadi, komunikasi seterus dengan Ismail Haniyeh itu kita dapat memahami kenapa itu berlaku, kerana itu adalah isu Palestin. Dan dasar luar kita terhadap Palestin adalah jelas. Tapi Iran ni lain sikit. Saya katakan lagi, Iran adalah negara yang kebanyakan negara tak mahu dekati. Tidak mahu dilihat begitu akrab. Kalau boleh, kalau nak berdagang, hubungan diplomatik ada, tapi berdagang tu sikit-sikit adalah tak mahu dikatakan kelihatan begitu baik. Tapi bagi kita berdagang dengan semua negara. Iran, kita mempunyai hubungan diplomatik dah lama dah, dan ketegasan dikatakan sokongan oleh Perdana Menteri, bukan saja dasar luar kita melalui kenyataan Wisma Putra itu adalah jelas. Kita berat sebelah oleh Iran, walaupun nampak berat sebelah tu, mana kita menyatakan bahawa Iran mempunyai hak untuk mempertahankan diri, dan Iran juga mengatakan mereka mempunyai hak untuk bertahan diri. Dan saya rasa Iran bersama Kuala Lumpur tu sama-sama perli Israel tu. Sebab Israel sentiasa mengatakan mereka mempunyai hak. Jadi dalam perkara ini sepatutnya kita perlu berkatakan memberi penghargaan, ketegasan Perdana Menteri yang berani, bukan secara sorok-sorok ni, secara berterus terang kita bersama-sama dengan Iran dalam perkara ini. Tapi itulah saya katakan mula-mula tadi, kecewa juga rakyat kita. Kalau Fatah dengan Hamas ada perbezaannya, tak mau sokong. Kalau penyokong Hamas dia tak nak sokong Fatah kat Malaysia ni. Sama juga dengan Syiah dengan Sunni dalam hal ini. Sepatutnya perbezaan mazhab tidak menjadi penghalang dalam perkara ini. Sebab dunia barat seboleh-bolehnya mereka mahu menekan Iran. Seboleh-bolehnya mereka mahu melihat pertukaran rejim Iran itu sendiri. Dan perkara ini kita harus memberi sokongan kepada Iran secara terang-terangan, tidak perlu bersembunyi dalam perkara ini. Ada juga yang menyatakan bahawa sekiranya krisis di antara Iran dan Israel ini berterusan dan berpanjangan, ini menarik jugalah, dikatakan bahawa mungkin ianya akan mencetuskan the so-called perang dunia ketiga ataupun World War III. Tak tahulah pandangan. Tidak, saya rasa tidak akan sampai ke tahap itu. Kalau nak ikut keberangkalian Tok Syarkawi, keberangkalian akan meletusnya perang dunia ketiga, apa yang berlaku di Ukraine itu lebih tinggi berbanding apa yang berlaku antara Iran dan Israel. Sebab itu Amerika Syarikat mengambil pendekatan yang berhemah dalam ini. Tidak mahu terlibat secara langsung di Ukraine, walaupun bantuan tentera diberikan. Tak mahu terlibat secara langsung dengan Israel kalau Israel mengambil serangan balas, kerana ia akan lebih memburukkan lagi keadaan. Dan kalau berlaku konflik antara Iran dengan Israel, negara Arab yang lain, mereka terpaksa membuat keputusan sama ada nak berdiam diri, sama ada nak menyokong Israel ataupun menyokong Iran walaupun mereka tak suka Iran. Tapi bolehkah kita percaya tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Amerika itu? Sekali lagi saya cakap, ya, saya percaya. Kerana ikut logik, tidak ada faedahnya Amerika Syarikat membantu secara langsung. Itu tentera Amerika Syarikat terlibat secara langsung, tidak. Tapi dari segi persenjataan, mereka memang ironclad. Memang Biden kata akan beri. Malah dalam memintas peluru pandu Iran, drone itu, beberapa dikatakan, mereka tak kata berapa, tapi yang kapal pemusnah yang berada di Laut Mediterranean ini telah digunakan, telah peluru pandu dilancar untuk memintas. Itu berlaku. Tetapi kalau terlibat secara langsung, maksudnya jet fighter Amerika Syarikat secara langsung terlibat, saya pasti itu tidak berlaku. Tapi kalau Rusia juga turut terlibat membantu Iran, apakah Amerika akan berdiam diri?
Rusia juga tidak akan terlibat secara langsung. Mungkin diberikan bantuan persenjataan, tetapi bukan hingga melibatkan anggota tentera mereka. Saya pasti itu tidak berlaku. Sama juga Amerika Syarikat tidak mahu berdepan dengan Rusia secara langsung di Ukraine. Sama juga di rantau Asia Barat. Itu adalah dikatakan permainan geopolitik kuasa-kuasa besar. Dari jangkaan Tuan Azmi sendiri, apakah konflik Iran-Israel ini akan berpanjangan tetapi mungkin juga akan menemui titik noktahnya dalam masa yang singkat? Titik noktahnya telah berlaku. Bila Israel mengatakan hampir ke semua drone peluru-perandu telah dapat dipintas. Itu telah berakhir. Maksudnya bila timbul ugut-ugut mesyuarat untuk serang balas, itu hanyalah untuk menjaga air muka masing-masing, terutama sekali Israel. Selepas ini saya pasti tumpuan akan diberikan apa yang berlaku di Gaza. Tapi kalau Israel melakukan serangan sekali lagi lah terhadap Iran, apa yang akan berlaku selepas? Saya tak mau jawab soalan itu kerana saya tak percaya Israel akan melakukan serangan. Tidak. Mereka tidak akan melakukan kerana Israel sekarang ataupun Netanyahu berada dalam kedudukan yang paling lemah sekali untuk mendapatkan sokongan masyarakat antarabangsa. Apa yang berlaku di Gaza itu sukar bagi Netanyahu. Jadi tak ada sebab bagi Netanyahu untuk memanjangkan konflik ini. Apakah nasib Netanyahu di Israel sendiri? Sekarang ni kita lihat di mana rakyat Israel sendiri sudah mula menunjukkan rasa tidak puas hati mereka terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh Netanyahu, terutamanya bila bercakap tentang krisis Israel Palestin itu sendiri. Apakah dia boleh bertahan dalam kedudukan politiknya? Ya, konflik terbaru ni Iran Israel ni sedikit memberi nafas lega sikit kepada Netanyahu. Kerana sebelum ini hubungan Biden dengan Netanyahu amat genting sekali. Terutama sekali Netanyahu nak menyerang Rafah. Biden tak bersetuju. Tapi dari segi Iran Israel ni sedikit memberi kelegaan. Tapi saya katakan sedikit memberi kelegaan. Kelegaan itu tak lama. Ianya akan berakhir di mana keputusan terpaksa dibuat oleh Netanyahu sama ada nak serang Rafah ataupun tidak, ataupun rundingan sedang berlaku tentang gencatan senjata di Khairah. Netanyahu nak berkeras ke tidak, itu terpaksa dibuat. Tapi kelegaan pada masa ini adalah memberi sedikit nafas kepada karier politik Netanyahu. Kerana bagi Netanyahu, Tok Syarkawi, lagi panjang perang di Gaza, makin selamat dia sebagai Perdana Menteri. Itu hakikatnya. Lagi panjang, lagi bagus bagi dia. Sebab tu rakyat Israel 2 minggu lepas demonstrasi paling besar. Kerana mereka dah kata sudah cukup. Dah beri peluang kepada Netanyahu. 6 bulan lamanya dah beri peluang. Tiada hasil. 100 lebih tebusan masih dipegang oleh Hamas. Tiada nampak kesudahannya. Tapi datang pasal Iran ini sedikit memberi kelegaan. Tapi bagi saya tak lama. Dalam masa 2-3 hari, seminggu ini kita akan balik tumpuan kepada apa yang berlaku di Rafah. Okey, kalaulah krisis Israel Israel dan Iran ini berpanjangan, apakah Tuan Azmi merasakan ianya juga akan memberikan satu gambaran yang berbeza bila bercakap tentang sokongan negara-negara Timur Tengah terhadap Iran? Jikalau, sebab tu saya katakan, jikalau berlaku peperangan secara langsung antara kedua negara ini, negara Timur Tengah, negara Teluk ke Asia Barat terpaksa membuat keputusan. Kalau ada yang bermusuh pada ketika ini dengan Iran, tak suka Iran, mereka terpaksa membuat keputusan. Sama ada nak menyokong ataupun mengambil sikap berkecuali, tidak boleh. Kerana konflik itu berada di rantau mereka. Jadi ini yang dikatakan. Mungkin pada Israel itu juga mereka takut. Mungkin selama ni mungkin Arab Saudi tak mau bercakap dengan Iran, tapi bila berlaku konflik, Arab Saudi terpaksa membuat keputusan dalam perkara ini. Jadi itu dia katakan bahawa keputusan terpaksa dibuat oleh negara-negara Arab, sama ada nak menyisihkan Iran selama-lamanya ataupun membiarkan Iran bersendirian. Itu perkara yang akan tercetus bila sampai masanya. Tapi keputusan terpaksa dibuat dalam perkara ini. Saya bangkitkan isu ini kerana kalau kita lihat daripada pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan oleh pelbagai pihak lah,
Tentang kita imbas kembali tentang krisis yang berlaku di antara Israel dan juga di Palestin itu sendiri, kekejaman yang dilakukan oleh Israel di Palestin itu. Dilihat bahawa seolah-olah negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab sendiri sebenarnya tidak memberi sokongan yang diharap-harapkan sebenarnya kepada membantu rakyat Palestin itu sendiri. Jadi kebimbangan ini yang timbul sebenarnya kalaulah krisis di antara Iran dan Israel ini berpanjangan. Ya, memang betul. Ada negara Arab masih berdagang dengan Israel. Walaupun dalam isu Palestin ni, ada yang masih menjual minyak umpamanya kepada Israel. Tapi hakikatnya adalah kekenduran hubungan dengan Israel itu memang berlaku. Negara Arab dengan Israel. Sama juga dengan kes Iran, kekenduran ataupun keakraban dengan Iran tu juga akan tercetus. Jadi dalam perkara ini, ya, walaupun saya tidak menaruh kepercayaan 100% pada negara Arab, tapi saya pasti bila keputusan terpaksa dibuat, mereka akan membuat keputusan yang betul. Okey, sebelum kita berpisah, Tuan Azmi, ada lebih kurang 2 minit saja lagi. Apa lagi yang ingin Tuan Azmi sampaikan di penghujung program Ruang Bicara ini? Terutamanya lah untuk memberi pencerahan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Silakan Tuan. Ya, kita ketepikan fahaman kita sama ada kita penyokong Fatah ataupun Hamas. Itu adalah untuk kepentingan rakyat Palestin. Yang paling penting adalah Palestin perlu mendapat kedaulatan mereka, perlu merdeka. Dan hujung minggu lepas ada mesyuarat Majlis Keselamatan tentang permintaan Palestin untuk menjadi anggota tetap PBB. Amerika Syarikat, Australia menentang. Kita kena tahu tu siapa yang menentang. Berkecuali termasuk adalah United Kingdom, berkecuali. Dan kita kena faham ini adalah sepak terajang geopolitik antarabangsa. Bila cakap nak untuk memohon menjadi ahli tetap PBB, ada kuasa yang boleh veto juga kah? Seperti apa dalam Majlis Keselamatan tu? Keputusannya adalah Majlis Keselamatan, dan Majlis Keselamatan terpaksa membuat cadangan kepada PBB dalam UNGA. Dan Amerika Syarikat mempunyai kuasa veto, dan Amerika dah beritahu dah setiap kali mereka akan veto. Mereka akan veto. Jadi itulah kita. Kita memberi sokongan kepada Palestin, sokongan kepada Iran, sebab akhirnya kita mahu melihat Palestin itu mempunyai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Begitu juga dengan Iran. Begitu juga dengan Iran. Tidak boleh dipermainkan di kotak-katik. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Azmi Hassan kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan tentunya lah setinggi-tinggi terima kasih jugalah kepada anda yang mungkin menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, seperti apa yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda kerana kita akan sentiasa membawakan isu-isu yang berlaku di sekitar ataupun di seluruh dunia sebenarnya, yang mungkin akan memberi kesan ataupun impak kepada negara kita. Itu amat penting sebenarnya. Jadi terima kasih atas tumpuan anda, dan insya-Allah kita akan bersama lagi di Ruang Bicara ini dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you. Ya.